Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perhatian kepada Haji Hajah. Okey. Saya maafkan saya sebab mengganggu santapan pada hari ini lah. Minta maaf lah, tapi saya nak berikan information lah. Saya nak nak bagi tahu. Esok kita akan melaksanakan ziarah dalam dalam kawasan Masjidil Haram dengan kawasan dengan berdekatannya. Antara contoh kat bahagian Kaabah, kalau kat luar tu pula bahagian Pustakaan, Masjid Ji, Masjid Jajarah dengan Pukul Rahmatlah. Jadi saya minta kepada Haji Hajah, hadirin hadirat sekalian, tolong kita berkumpul dekat lobi hotel pada jam 7 suku. Dan pada jam 7 suku tu, 7.30 bas kita akan bergerak. Jadi siapa yang lambat, dia akan kena tinggal. Okey, itu saja sekian, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kerana dapat berkumpul dekat tempat yang sangat barakah ni, iaitu Masjidil Haram. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, haji dan hajah, apakah bangunan ataupun struktur yang sangat istimewa bagi kita, iaitu umat Islam? Apa dia kat Masjidil Haram tu, haji hajah sekalian? Betul tu, Kaabah. Kaabah tu merupakan antara bukan satu-satunya tuan-tuan, antara yang sangat penting bagi umat Islam ni. Jadi kita kena tahu benda-benda yang ada berdekatan dengan Kaabah, iaitu contohnya antaranya ada Hajar Aswad, ada Hijri Ismail, bentuk yang semi bulat itu, yang berada di sisi rukun Syami dengan rukun Yamani, yang tu Hijri Ismail. Lepas tu pula kita ada makam Nabi Ibrahim. Itulah antara binaan-binaan yang terdapat berdekatan dengan Kaabah. Jadi haji dan hajah sekalian, saya bukan nak cerita pasal lebih mendalam pasal apa yang berkaitan dengan tu, tapi saya ingin berceritakan pasal apa sejarah berkenaan dengan Kaabah ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada kisah menceritakan di mana berlakunya tawaf ni apabila Allah ingin mencipta khalifah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat pun menyoalkan atau mempertikaikan, kenapa Allah ingin mencipta khalifah dekat atas muka bumi ini, sedangkan mereka ni suka melakukan kerosakan. Disebabkan kenyataan mereka, para malaikat menjadi rasa salah dengan penyataan mereka, sebab dia telah mempertikaikan Allah, sedangkan Allah tu mempunyai kuasa yang maha kuasa, yang di mana suka hati dia lah, dia nak buat apa pun ikut dia lah. Jadi malaikat pun rasa bersalah. Jadi malaikat pun berpusing, macam bertawaf dekat Arasy. Jadi nak menunjukkan tawaf tu merupakan ibadah yang diamalkan oleh malaikat dahulu. Jadi apabila malaikat buat tu, malaikat ingin membuat tawaf tu sebab ingin minta ampun kepada Allah SWT supaya tidak menghukum mereka. Jadi apabila Allah melihat malaikat buat ibadah tersebut, Allah pun mengurniakan ataupun menjadikan satu tempat, iaitu Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur tu merupakan macam bagi kita adalah Kaabah. Kaabah bagi para malaikat yang bernama Baitul Ma'mur. Jadi pun mereka pun mengelilingi tawaf, mengelilingi Baitul Ma'mur tu seperti mana yang kita buat. Jadi saya nak ceritakan macam mana pembinaan Baitullahil Haram yang pertama dekat muka bumi ni. Jadinya Allah pun mengutuskan beberapa malaikat untuk turun dekat muka bumi ni, lalu pun menyediakan tapak ataupun membina struktur tapak asas untuk mendirikan Baitullahil Haram. Itu merupakan binaan yang pertama dekat muka bumi ini. Jadi seterusnya terdapat binaan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Selepas Allah melantik Nabi Adam sebagai khalifah yang pertama dekat muka bumi ini, lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk membuat binaan dekat kawasan tersebut yang ditunjuk oleh malaikat Jibril. Lalu pun Nabi Adam pun membina Kaabah tersebut daripada 5 gunung. Antaranya 5 gunung, antaranya Gunung Lubnan, Sur Zaitah, Sur Sina,
judi dan hirab. Dan konkretnya daripada batu pejah hitam. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi Adam ni merupakan orang yang mengasas binaan Kaabah. Itu antara yang tu adalah binaan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Jadi seterusnya selepas beribu-ribu tahun kemudian, binaan Kaabah tersebut yang dibina oleh Nabi Adam AS hilang di telah zaman. Seperti mana contoh bangunan yang kita bina, bangunan ataupun rumah, kalau dibiarkan lama-lama dia akan runtuh sendiri. Jadi pun Sik bin Adam, iaitu Nabi Adam, anak kepada Nabi Adam, dia yang meneruskan legasi bapa dia, iaitu dia mendirikan Kaabah tersebut sebagaimana bapa dia buat. Tapi wallahu alam, tiada dalil yang sahih mengatakan bagaimana bentuk dan rupa Kaabah tersebut ketika pembinaan yang dilakukan oleh Sik bin Adam. Okey, seterusnya, selepas dah beberapa tahun daripada Sik bin Adam membina Kaabah tersebut, dalam beberapa ratus tahun tu kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pula yang membina Kaabah tersebut, memperbaiki Kaabah tersebut. Jadi kisahnya apabila Nabi Ibrahim ulang-alik untuk berjumpa dengan anaknya, kali ketika Nabi Ibrahim datang untuk berjumpa dengan anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, lalu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangunkan semula struktur Kaabah yang runtuh, bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi ketika itu, ketika Nabi Ibrahim datang tu, anaknya Nabi Ismail telah berumur 20 tahun dan isterinya iaitu Siti Hajar telah wafat. Jadi mereka pun sama-sama membangunkan Kaabah tersebut. Jadi Haji dan Hajar, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah tersebut, bentuk yang asal Kaabah tersebut adalah berbentuk petak segi empat. Lepas tu pun terdapatnya separuh bulatan. Itu sebenarnya bentuk yang asal, iaitu Haji Ismail. Cuba Haji Hajar bayangkan Kaabah tu bersambung terus dengan Haji Ismail. Itulah asal rupa Kaabah yang ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina. Jadi apabila mereka ni sedang membina Kaabah tersebut, mereka pun sambil membina, mereka pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi doa yang diamalkan oleh mereka ketika membangunkan Kaabah ni adalah di mana doa tersebut adalah supaya kita bila melakukan satu amal tu, kita berbalik kepada niat yang kita asal, iaitu melakukan kerana Allah SWT. Jadi sekarang ni seterusnya dalam beberapa lama tu sampailah tiba zaman Quraisy. Zaman Quraisy ni terjadi pula peristiwa hitam di mana ada seorang perempuan tu, dia ingin membakar kenyaman, macam bau wangi-wangian lah kat Kaabah tu. Bila dia bakar kemenyan tu, kemenyan tu tersambar dekat kelambu Kaabah, menyebabkan keseluruhan kelambu Kaabah tu terbakar. Bila dah terbakar, struktur yang dekat Kaabah tu dia menjadi goyah, dia menjadi rapuh, tak stabil. Jadi lepas kejadian kebakaran tu pula berlakulah Mekah dilanda dengan banjir. Runtuhlah Kaabah tu tersebut. Runtuhlah Kaabah tersebut. Jadi orang Quraisy pun berkumpul lah untuk memperbaiki semula Kaabah yang runtuh tu. Jadi kita kena ingat, apabila kita nak menunjukkan kekuasaan Allah SWT di mana Allah melindungi rumahnya Baitullahil Haram tu. Orang Quraisy ketika itu dia banyak duit, banyak sangat duit dia. Tetapi bila mereka nak membangunkan Kaabah tersebut atau memperbaiki Kaabah tersebut, mereka menggunakan harta yang halal. Jadi harta yang halal tu sangat sedikit sehingga kan mereka tak mampu untuk memperbaiki dalam keadaan yang asal. Seperti mana saya katakan tadi, bentuknya petak dan bercantum sebelah dengan Haji Ismail. Jadi
bentuk tersebut tu lah, daripada situlah zaman Quraisy sampailah sekarang bentuk tu yang kita sedang tengok sekarang ni, bentuk segi empat sama. Jadi kat itu nak menunjukkan kekuasaan Allah, di mana Allah tak nak ingin mencemarkan rumah dia tu dengan perkara-perkara yang keji. Nampak tu kekuasaan Allah SWT. Jadi ketika itu pun Rasulullah pun juga turut bersama untuk membina, sama-sama untuk membina Kaabah tersebut. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Jadi sekarang ni apabila tuan-tuan dan puan-puan haji hajah bila tengok dekat Kaabah sekarang tu, itulah merupakan bentuk daripada zaman Quraisy sampailah sekarang, itulah bentuk dia. Wallahu alam. Okey, baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan pasal multazam yang berdekatan yang terdapat dekat Kaabah. Jadi multazam ni, macam mana kita nak tahu kedudukan multazam tu, dekat mana dia? Okey, kedudukan dia ataupun kita boleh tahu bagi hint kedudukannya adalah berada di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Jarak di antaranya 2 meter. Jadi menurut pandangan Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Multazam tu berada dekat di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Jadi itu antara dalil yang menguatkan tentang kedudukan Multazam. Jadi ada terdapat kisah di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia telah melakukan tawaf, lalu dia pun terus bersolat. Selepas dia solat, dia menguncup Hajar Aswad dan dia berdiri di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Jadi pun beliau pun meletakkan dada, meletakkan kedua lengannya dan tapak tangan dan pipi. Pipi kiri ya. Kalau ikut riwayat masyhur, banyak kata pipi kiri. Lalu pun dia berdoa kat situ. Lalu pun beliau mengatakan, demikianlah, itulah perkara yang dibuat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita perlu ikut kerana itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sesekali mempertikaikan kenapa kena macam gini, kenapa tak gitu, kenapa tak macam tu. Jangan kita sekali mempertikaikan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ilham daripada Allah SWT. Jadi perkara itu daripada Allah turun ke Nabi Muhammad supaya kita mengikut teladan apa yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita ikut Nabi Muhammad SAW, jadi kita telah mengikut perintah perintah Allah SWT. Jadi itu antara poin yang penting dekat multazam. Jadi saya ingin haji-hajar sekalian, kalau boleh, kalau yang masih muda tu, lagi-lagi yang masih muda tu, yang penuh kudrat, penuh kuat tu, silalah, rebutlah peluang. Rebutlah peluang ni. Sebab apa, kita tak tahu lagi sama ada kita boleh tak buat lagi. Sama ada kita boleh tak datang kat sini lagi. Jadi rebutlah peluang. Kaulah peluang yang ada untuk melakukan sebanyak perkara amal ibadah yang kita boleh buat dekat sini. Baik haji hajah sekalian, dekat binaan Kaabah ni saya ingin menceritakan tentang Hijr Ismail. Okey, bila kita tengok dekat kawasan Kaabah tu, haji hajah ada perasan tak? Dekat depan tu dia ada lingkungan, ataupun saya panggil macam separuh bulatan macam tu lah. Itu namanya Hijr Ismail. Dia punya sejarah dia, Hijr Ismail sebenarnya hakikatnya pada pembinaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika itu, ia merupakan tempat pertuduhan ataupun tempat kandang bagi Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail ada pada asal-asalnya adalah bukan daripada sebahagian Kaabah. Tetapi bila berlaku peredaran zaman, dalam dah berapa ribu tahun kemudian, sampai kat zaman Quraisy pula, zaman Quraisy, kan ingat tak yang saya ceritakan haji hajah yang kata Kaabah roboh ataupun musnah lah, macam sikit bahagian tu. Diorang kan baiki balik, tapi disebabkan dana yang tak mencukupi, yakni harta yang halal tu, ingat yang saya kata yang tadi, mereka pun mengecikkan saiz Kaabah tu dalam 6 meter, kira-kira dalam 6 meter bahagian utara. Jadi apabila mereka kecikkan sedikit Kaabah tu, jadi Hijr Ismail tu dah jadi termasuk dalam bahagian Kaabah disebabkan renovation ataupun pengubah suaian daripada zaman Quraisy. Jadi sampailah sekarang
Yang bila kita tengok, inilah keadaan Hijri Ismail. Jadi bila kita kat Hijri Ismail tu, bila kita melakukan tawaf, Haji Hajah, berapa kali saya pesan, bila kita melakukan tawaf tu, jangan sesekali memasuki ruangan Hijri Ismail. Kerana apa? Kerana Hijri Ismail merupakan sebahagian daripada Kaabah. Jadi bila nak tawaf tu, janganlah pegang, janganlah cuba masuk. Jadi kita pusing je, tawaf macam biasa. Jangan nak mana-mana masuk, tak pasal-pasal lagi. Pusingan yang kita buat tu terbatal. Jadi apa kelebihan, apa fadilat yang ada dekat Hijri Ismail tu? Ada daripada riwayat At-Tirmizi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu beliau ingin memasuki Kaabah untuk semayang, untuk bersolat di dalamnya. Lepas tu pun tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan dia, lepas tu pergi dekat Hijri Ismail masuk. Lepas tu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, jika engkau ingin melakukan solat di dalam Kaabah seperti mana di dalam Kaabah, jadi solatlah dekat dalam Hijri Ismail. Jadi berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang terbuktilah Hijri Ismail tu, kalau kita nak rasa macam seperti mana solat dalam Kaabah, solatlah kat Hijri Ismail. Jadi kita tahu tuan-tuan, kalau kita nak masuk ke dalam Kaabah, daripada pintu tu nak masuk ke dalam kawasan dalam Kaabah tu memang agak mustahil bagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab selalunya yang pegang kunci tu merupakan orang besar, dan orang yang boleh masuk dalam tu bukan orang biasa-biasa, tapi orang yang luar biasa. Contohnya macam Perdana Menteri, raja-raja mana-mana negara. Mereka ni kira macam VIP lah, boleh masuk. Tapi bagi kita orang yang biasa ni, macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak merasai solat di dalam Kaabah? Jadi kita punya bahagian adalah dekat Hijri Ismail. Jadi Hijri Ismail ni pun Haji Hajah saya ingatkan agak susah juga untuk kita semayang di dalam Hijri Ismail, sebab kepadatan orang, ramai yang suka bersesak dekat kawasan tu kerana fadilat semayang dekat kat kawasan tu, dan merupakan antara tempat yang mustajab berdoa. Lagi-lagi kat tempat mihzab pancuran emas tu. Kat situ merupakan antara tempat-tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Okey, selain itu juga dekat binaan yang terdapat kat Kaabah tu, salah satunya adalah Hajarul Aswad. Jadi Haji Hajah, apa color yang terdapat dekat Hajarul Aswad tu? Warna hitam kan? Tapi tuan Haji Hajah tahu tak, sebelum Hajarul Aswad tu berwarna hitam, dia punya warna asal dia tu color putih sebenarnya, putih susu. Kenapa dia boleh jadi warna hitam? Dia jadi warna hitam tu disebabkan kita bila melakukan tawaf, kita ni sebenarnya kena kucuk ataupun kita mencium Hajarul Aswad. Jadi bila bagi siapa yang mencium Hajarul Aswad tu, ibarat dia, kita punya dosa-dosa kita tu telah disedut ataupun dihapuskan seperti mana bayi yang baru lahir. Itu antara fadilat, kelebihan bila kita mengucuk Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad ni dia punya sejarah dia, macam mana dia boleh terletak kat situ. Ketika pembinaan zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dia menyuruh Ismail untuk mencari batu dekat tempat Hajarul Aswad. Ketika tu tak ada lagi Hajarul Aswad ketika itu. Jadi dia suruhlah Nabi Ismail untuk mencari batu supaya ni sebagai tanda permulaan tawaf. Ingat tak Haji Hajah? Bila kita nak start tawaf tu, kita start daripada rukun Hajarul Aswad. Kita start niat. Lepas tu kita pusing Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami dengan rukun Yamani. Lepas tu patah balik dekat Hajarul Aswad. Cukup kita punya satu pusingan. Dekat situlah tanda untuk kat situlah tanda yang untuk kita mula start, dan kat situlah tanda yang kita berakhir pusingan. Jadi apabila Nabi Ismail pun mencari-cari, tiba-tiba Nabi Ibrahim didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kirimkan batu Hajarul Aswad. Mesti orang pelik. Hajarul Aswad ketika itu namanya Hajarul Aswad, namanya batu hitam, tapi kenapa dia warna putih ketika itu? Itu disebabkan kerana Allah telah tetapkan nama Hajarul Aswad tu namanya Hajarul Aswad. Jadi tak kisahlah colornya warna putih ke apa kan, namanya tetap akan jadi Hajarul Aswad kerana Allah yang tetapkan. Jadi apabila tu pun Nabi Ibrahim mau meletaklah kat kawasan tu, tiba Nabi Ismail pun pulang daripada mencari batu, tiba terkejut. Wahai ayahku,
mana kau dapat batu ni? Lalu pun Nabi Ibrahim pun mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan batu ni daripada malaikat Jibril. Kat situlah merupakan cerita ataupun kisah yang daripada Hajar Aswad. Terus dekat Bukit Safa dan Marwah. Jadi tuan-tuan, Bukit Safa dan Marwah apa yang Haji Hajjah buat? Haji Hajjah ulang alik daripada Bukit Safa sampai Marwah tu sebanyak 7 kali. Betul tak? Penat tak Haji Hajjah? Rasa yang tua mesti dah rasa penat, yang muda takkan penat dah kot. Muda lagi. Jadi kalau ikutkan perkiraan jarak di antara Bukit Safa dengan Marwah tu adalah sebanyak 450 meter. Jadi bila Haji Hajjah 7 kali pusingan tu, 7 kali naik turun, kira-kira Haji Hajjah telah berjalan sebanyak dalam kira-kira anggaran 3.2 km. Oh, jauh kan? Tak sangka lah. Haji Hajjah pun tak sangka boleh pergi sejauh tu. Kat sini nak menceritakan tentang ada sebuah kisah, iaitu kisah di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Cerita ni pun juga disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Artinya rukun sa'i berjalan di antara Safa dengan Marwah adalah berdasarkan peristiwa ini. Nak menunjukkan peristiwa ini adalah merupakan pengorbanan Siti Hajar. Ni lagi sebab apa yang kita kena buat sa'i. Jadi ceritanya apabila ketika Nabi Ibrahim dia membawa sekali dengan Siti Hajar dengan Ismail, Nabi Ismail, ketika tu Nabi Ismail tu masih lagi umurnya masih lagi dikatakan bayi lagi lah, maksudnya masih lagi menyusu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan Haji Hajah. Nabi Ibrahim tu bawa pergi kat satu tempat tanah yang sangat gersang. Tak ada penghuni, air, makanan semua tak ada. Kira macam tempat tu kosong, tak ada apa-apa. Bayangkan tu, dengan panasnya ketika itu, kawasan tu, time tu, kalau sekarang ni merupakan Mekah, tapi time tu tak ada lagi apa-apa, bangunan ke apa. Jadi pun Nabi Ibrahim pun bawa letakkan satu pokok. Lepas tu pun mereka Nabi Ibrahim pun membekalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dengan macam sebekas makanan, macam beberapa biji kurma dengan sebekas air. Lalu pun Nabi Ibrahim pun pergi untuk pulang ke Palestin. Bayang jauh tuan-tuan, daripada Palestin ke Mekah tu berapa jarak dia? Agak-agak dalam ratus-ratus kilo tu. Bayang Haji Hajar. Jadi bila Nabi Ibrahim nak pergi tu, Siti Hajar menanyakan soalan, bertanya, kenapa kau buat macam ni wahai Ibrahim? Apa-apa. Lepas tu bila tanya Nabi Ibrahim tak pandang. Nabi Ibrahim jalan je sampai ke akhirnya Siti Hajar pun menanyakan. Akhirnya dia kata, adakah ini merupakan perintah Allah terhadap engkau wahai Ibrahim? Lepas tu pun Nabi Ibrahim pun jawab, ya. Tu Hajar pun dengar aku, sebab Siti Hajar ni merupakan orang yang solehah. Jadi dia pun kata, jika begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kami. Lepas tu pun Nabi Ibrahim pun lalu pergi dekat ada satu tempat tu, tak ingat saya, wallahu alam, tapi lepas Nabi Ibrahim tak nampak Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail, lepas tu pun Nabi Ibrahim pun berdoa, dan doa Nabi Ibrahim ni telah dirakamkan di dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai apa-apa tanaman dan berhampiran dengan rumahmu tapak Baitullah yang mulia. Wahai Tuhan kami, dengan demikian agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan rezekikanlah mereka dengan buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Jadi seterusnya, selepas Nabi Ibrahim pun pergi, Siti Hajar pun menyusui Ismail. Lepas tu minumlah bekas air yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Sampailah air dan makanan tu pun habis.
Lalu pun lama kemudian bayangkan tu dekat bahagian pasir tu, seorang ibu dengan seorang anak yang masih kecil lagi duduk kat tempat yang panas terik. Bayangkan tuan-tuan, dahaga kan? Dahaga. Tuan-tuan dan puan-puan haji hajah duduk kat sini pun dahaga, sedangkan aircon merata-rata. Tapi ketika itu Allah menguji Siti Hajar dengan dengan Nabi Ismail dengan ujian tu. Duduk dekat tempat panas, ada mengharapkan sebatang pokok saja untuk berteduh. Jadi pun bila habis makanan dengan air tu, Siti Hajar pun dia rasa risau. Dia rasa macam, yelah, anak dia pun dah mula start menangis sebab kerana dahaga dengan panas. Jadi pun Siti Hajar pun dia pun mengambil langkah untuk mencari, membantu, meminta pertolongan lah daripada mana-mana orang lah kalau dia ternampak. Jadi pun dia pergilah kat satu lembah. Kat situlah cerita sa'i tu bermula, di mana Siti Hajar ni dia pergi naik atas bukit, iaitu Bukit Safa. Dia mengharapkan, dia ada mengharapkan ternampaklah orang untuk minta tolong. Lepas tu pun tak ada orang. Dia pun turun bawah balik kan. Bila sampai dekat bawah kaki dekat lembah tu pun, dia angkat kain dia. Lepas tu dia pun menyingsingkan dia punya kain. Lepas tu lari anak-anak. Kat situlah di mana bila Haji Hajar melakukan sa'i, bila Haji Hajar nampak ada lampu hijau tu kan, dikhususkan untuk yang jemaah lelaki, untuk disunatkan untuk berlari anak gitu. Dua lampu hijau, ingat tak? Dua lampu hijau tu. Kat situlah di mana Siti Hajar berlari-lari anak. Sebab apa dia risau? Dia nak cepat. Dia takut apa-apa jadi berlaku dekat anak dia, Nabi Ismail AS. Jadi dia pun pergi naik balik dekat atas Bukit Marwah. Ulang alik sebanyak 7 kali untuk mengharapkan untuk meminta bantuan. Lepas tu pun selepas dia 7 kali tu, tiba sampai dekat Marwah. Untuk kali yang terakhir dia pusing tu, maksudnya ini dah masuk kali ke-7. Tiba-tiba Siti Hajar tu dia mendengar ada satu suara. Dia pun duduk senyap, dia mendengar. Lepas tu pun suara tu mengatakan, aku telah mendengar suara kamu. Adakah kamu punya sesuatu untuk aku bantu? Lepas tu pun Siti Hajar pun berpaling. Dia tengok kat bawah tu, Siti Hajar terkejut. Dia ternampak ada malaikat tengah mengorek lubang yang berdekatan dekat dengan Nabi Ismail, yakni Telaga Zamzam. Kat situlah merupakan tapak asal Telaga Zamzam tu. Lalu pun Siti Hajar pun berlari, laju turun. Lepas tu pun bila tu sampai dekat tempat tu pun dia pun buat kepungan, bagi air tu tak nak mengalir. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, yarhamullah Umma Ismail lau tarakas lakanas zamzamul ainan mainan. Artinya, semoga Allah merahmati Ibu Ismail jika beliau membiarkan air Zamzam, yakni mengalir tanpa cuba membatasinya atau tidak mencedoknya untuk mengisi bekasnya, nescaya Zamzam akan menjadi sungai yang mengalir ke seluruh muka bumi. Jadi nak menunjukkan kalau Siti Hajar ni dia tak buat kepungan untuk tak nak bagi air tu mengalir, nescaya bumi ni akan banjir disebabkan air Zamzam yang mengalir tu. Jadi pun lalu pun Siti Hajar pun minum air Zamzam tu dengan bagi kat Nabi Ismail minum. Lepas tu pun malaikat yang mengorek tadi tu dia kata, jangan kamu berasa bimbang bahawa kamu akan diabaikan kerana kawasan ni ialah tapak kepada rumah Allah yang dibina oleh anak ini dan bapanya, dan Allahnya tidak akan melupakan hamba-hambanya. Nampak tu? Nampak tak ujian yang ditimpa oleh Siti Hajar dengan Nabi Ismail? Nak menunjukkan walaupun kita susah mana pun, walaupun kita dalam masalah yang sangat getir dalam hidup kita, kita kena yakin bahawa Allah SWT akan membantu kita. Kita kena yakin. Okey, jadi bila ni saya akan ceritakan pasal air Zamzam pula, kelebihan air Zamzam. Jadi air Zamzam ni dia merupakan air yang sangat yang sangat berkat. Dia ada keberkatannya sendiri dan sangat mulia air ni sebenarnya. Air ni hanya terdapat dekat Mekah saja. Tempat lain tak ada. Jadi air ni sangat-sangat istimewa bagi umat Islam. Jadi apabila ada banyak ulama mengatakan bila satu benda tu terdapat banyaknya nama, contohnya Mekah punya ada dalam 100 lebih nama. Madinah pun sama. So air Zamzam ni dia ada terdapat dalam 50, kira-kira dalam 50 nama.
Jadi ulama mengatakan bila banyak nama je satu benda tu menunjukkan bahawa dia mempunyai apa, kehormatan ataupun dia ada martabat yang tinggi. Contohnya nama lain Zamzam contohnya Barakah, Mubarakah, Bara, Bushra, Tuktam, Ar-Rawah dan sebagainya. Jadi apa kelebihan-kelebihannya Zamzam ni haji hajah sekalian? Ada beberapa hadis yang mengatakan tentang keberkatan ataupun fadilat-fadilat terhadap air Zamzam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhi al-ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minan ta'am wa shifaa'un minas saqam. Artinya sebaik-baik air yang ada di muka bumi ialah air Zamzam. Terdapat di dalamnya zat makanan. Orang yang meminumnya akan berasa kenyang seperti memakan makanan dan menyembuh daripada penyakit. Ni antara Nabi ni mengatakan kalau kita minum air Zamzam ni, dia punya fadilat dia tu macam ibarat kita macam sedang makan, sedangkan itu air saja. Cuba bayangkan haji hajah kalau kat rumah, kalau minum air saja boleh tak? Tak boleh kan, mesti kena makan juga. Tapi air Zamzam ni lain. Dia kalau kita minum air Zamzam ni bukan setakat dia melegakan haus, tapi dia boleh mengenyangkan kita. Subhanallah. Jadi seterusnya ada terdapat kisah di mana Abu Zar, nama sebenarnya Jundub bin Junadah, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia menceritakan ketika dia duduk sebelum dia bertemu dengan Rasulullah, dia duduk dekat Mekah tu selama 30 hari. Jadi sebelum dia masuk Islam. Jadi pun dia bila jumpa dengan Rasulullah, dia pun masuk Islam. Jadi Rasulullah pun bertanyalah kepada dia, berapa lama dah kau duduk sini wahai Abu Zar? Lepas tu Abu Zar pun mengatakan dia dah duduk sini selama 30 hari yang lalu. Lepas tu pun Rasulullah pun bertanya, siapa yang beri kamu makanan? Lepas tu jawab Abu Zar, saya tidak mempunyai makanan dan saya hanya minum air Zamzam saja, tapi saya berasa semakin gemuk dan tidak pernah berasa lapar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun innaha ta'amun tu'min. Sesungguhnya Zamzam merupakan air yang diberkati. Sesungguhnya ia mengandungi zat makanan. Orang yang meminumnya akan berasa kenyang seperti memakan makanan. Nampak tu tuan-tuan, kelebihan-kelebihan air Zamzam tuan-tuan dan puan-puan haji hajah. Jadi seterusnya yang terakhir tu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Maksudnya air Zamzam itu untuk sebarang tujuan ataupun niat orang yang meminumnya dengan izin Allah. Jadi contohlah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita minum air Zamzam tu, niatkanlah, tak kisahlah, niatkanlah macam minta memohon kepada Allah supaya dengan aku minum air Zamzam ni, berilah aku kesihatan, berikanlah aku otak yang cerdas dan sebagainya, berilah kekuatan. Insya-Allah apa yang kita niatkan tu Allah akan makbulkannya. Jadi tuan-tuan, antara adab-adab bila haji hajah minum air Zamzam ni, antaranya kita kena menghadap kiblat. Tu menghadap kiblat. Lepas tu pun minum tu kenalah dalam keadaan duduk. Jangan berdiri. Itu memang Nabi tegah perkara sedemikian. Lepas tu bila kita minum tu, jangan jadi macam budak-budak lepas main bola. Bila minum air tu gok. Minum tak ingat dunia. Minum jangan. Itu tak ada beradab. Kalau ikut adab yang diajarkan ialah bila minum air tu kita minum 3 tegukan. Minum, lepas tu alhamdulillah, baca bismillah, minum, alhamdulillah 3 teguk. Tu satu. Lepas tu minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan guna tangan kiri. Tangan kiri ni siapa je yang buat? Syaitan. Itu merupakan adab-adab lah bila kita minum air Zamzam. Jadi itu saja yang saya boleh ceritakan pasal Bukit Safa dan Marwah dengan air Zamzam. Okey tuan-tuan, okey tak semana keadaan haji hajah? Larat tak kaki ni? Tak malah, biasalah. Jaraknya jauh-jauh. Kita pun kalau nak naik kenderaan pun tak berbala. Baik kita jaga kaki kita, exercise sikit lah. Ni kat belakang kita sekarang ni adalah Maktabah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi ni adalah perpustakaan. Tapi perpustakaan ni dia bukan biasa-biasa ni tuan-tuan dan puan-puan haji hajah. Perpustakaan ni sebenarnya adalah merupakan tempatnya lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kita tahulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada waktu pagi hari Isnin. Jadi nak ceritakan yang perpustakaan ni, yang sebelum jadikan perpustakaan ni sebenarnya adalah asal rumah
iaitu rumah bapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Jadi pun baginda lahir dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, Haji Hajah. Jadi nak cerita kan, rumah, kedudukan rumah ni sebenarnya kalau dalam mengikut Masjidil Haram, kita tadi kat Masjidil Haram kan, dia merupakan dekat timur, belah timur. Belah timur daripada Masjidil Haram. Jadi nak jadikan cerita dia punya tempat ni dia terletak dengan dekat Syekh Abi Talib, ataupun lebih dikenali dengan Syekh Ali, ataupun dan Syekh, dan dikenali juga dengan Syekh Bani Hashim. Jadinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah, ingat tak dia pergi peristiwa hijrah ke Madinah? Rumah yang Rasulullah yang ni, bukan rumah Rasulullah ni, rumah bapa dia ni, rumah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ianya telah dibeli oleh sepupunya, iaitu Aqil bin Abi Talib. Lepas tu pun dah lamanya anak-anak dia pun jual lah dekat orang lain. Lepas tu pun lama kisahnya, time zaman Abbasiyah pula. Rumah bapa Rasulullah ni, tempat maulid Nabi ni, dia telah dibeli oleh Khaizaran, iaitu ibu kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jadi dia beli ni ketika dia datang untuk mengerjakan haji. Selepas tu pun bila beli tapak tu, dia pun bangunkan masjid kat situ. Lama kemudian tu tiba-tiba masjid tu diruntuhkan. Sebab apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi nak jadikan cerita selepas beberapa lama kemudian, kini tempat yang tanah yang itu tersebut dijadikan sebagai perpustakaan umum. Perpustakaan tersebut telah dibina oleh Syekh Abbas bin Yusuf Al-Qatahan pada tahun 1950 Masihi daripada hartanya sendiri. Syekh Abbas bin Yusuf ni merupakan Datuk Bandar Makkah. Jadi itulah cerita sedikit tentang Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi. Tapi saya ingatkan kepada haji-hajah sekalian, walaupun ini merupakan tempat kelahiran baginda Nabi SAW, tapi tidak ada mana-mana ada dalil ataupun sahih yang di mana kita kena berdoa ataupun bersolat kat sini. Merupakan itu, kalau ada yang mengatakan perkara sedemikian, itu merupakan perkara khurafat sebenarnya. Jadi kita kat sini bukan untuk kita semayang kat sini, tak. Kita cuma ambil iktibar ataupun kita nak tengok inilah merupakan maulid, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada dekat Masjid Jin. Okey, apa yang Haji Hajah boleh tengok sekarang ni, kita inilah merupakan Masjid Jin. Jadi tuan-tuan, jadi Haji dan Hajah sekalian, apa yang perkara menarik yang kita boleh tahu daripada Masjid Jin ni? Masjid Jin ni dia ada kisahnya, iaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud ketika satu malam, di mana kat situlah perkara merupakan kejadian pertama di mana bangsa jin berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan hanya diutuskan kepada manusia, bahkan kepada bangsa jin dan sekalian makhluk. Jadi nak menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini telah diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Macam mana kisah baiat bangsa jin ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya berlaku ketika pada waktu malam, wallahu alam pada hari apa tak tahulah bila, tapi ceritanya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat Isyak. Lepas tu pun Rasulullah datang dekat Abdullah bin Mas'ud, pegang tangan dia. Pegang tangan dia, lepas tu pergi kat satu tempat yang tadi namanya Al-Hujun tempat tu. Jadi pun Rasulullah dudukkan Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu pun Rasulullah buat satu bulatan keliling dia lah, kelilingnya dia. Lepas tu pun Rasulullah pun cakap, jangan kamu keluar daripada garisan ini. Jika kamu keluar daripadanya, kecelakaan akan menimpa ke atas kamu. Lepas nak menunjukkan Rasulullah kata kat dia, kata aku terpaksa buat benda ni sebab ada orang ingin datang ke dekat kamu. Jadi apabila orang tu datang dekat kau, Abdullah bin Mas'ud, jangan kau cakap dengan dia, nescaya mereka pun tak akan cakap dengan kamu. Yang tu merupakan bangsa jin lah. Jadi kisahnya seterusnya, Rasulullah pun lepas dia dah buat Abdullah bin Mas'ud tu duduk semua, Rasulullah pun pergi, berlalu beredar pergi. Sampai kat Abdullah bin Mas'ud ni tak nampak Rasulullah. Lalu tiba-tiba datanglah 3 orang.
Dia punya macam kata deskripsi orang yang datang tu, 3 orang tu, dia namanya Azud. Orang tu berkulit hitam ataupun macam India. Rupa paras mereka tu sama macam orang India begitu. Lepas tu pun orang tu pun datang, mereka datang dekat Abdullah bin Mas'ud tapi tak melintas pun dekat kawasan tu. Lalu dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Selepas lama tu, pada akhir malam tu, Rasulullah pun datanglah dekat Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu Rasulullah pun katalah kat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya mereka ni telah menyusahkan aku. Penat tu, lepas tu Rasulullah pun tertidur dekat atas peha Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya cerita ni di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk untuk menyampaikan wahyu, iaitu ayat Quran kepada bangsa jin. Jadi inilah kisah yang terjadi dekat Masjid Jin. Itulah jadinya telah dibina dekat kawasan yang di mana kawasan tersebut yang Abdullah bin Mas'ud duduk kat situ. Jadi ni merupakan sedikit cerita Masjid Jin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi Haji dah hajar, bolehlah 5 minit ke saya bagi ambil gambar semua. Kita akan pergi ke masjid terusannya. Alhamdulillah, sekarang tuan-tuan, selepas kita pergi dekat Masjid Jin, sekarang ni kita berada dekat Masjid Syajarah. Jadi saya nak tanya sikit teka-teki, siapa tu Masjid Syajarah tu apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini basic ke, dekat sekolah rendah kita belajar. Masjid Syajarah ni, maksud Syajarah tu maksudnya adalah pokok. Apa yang kaitnya pokok dengan Masjid Syajarah ni? Saya akan ceritakan dia tuan-tuan dan puan-puan. Ia punya terdapat dalam menurut ulama, menurut ahli sejarah menceritakan bahawa ketika Rasulullah SAW berada dekat kawasan tu, hujun, ada yang menceritakan di mana Rasulullah SAW dicabar oleh orang kafir untuk menunjukkan untuk membuktikan yang Rasulullah ni adalah berkata benar dengan risalahnya, yakni Al-Quran. Jadi pun Rasulullah pun memanggil sebuah pohon, datang kepadanya dan beri salam, lalu pergi balik kat tempat asalnya. Jadi ni menurut daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan di mana Rasulullah SAW ni bila dicabar oleh orang kafir, Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, di mana Allahumma arini ayatanil yauma la ubali man kadzabani ba'daha. Artinya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku pada hari ini akan suatu tanda, yakni kekuasaanmu. Selepas itu aku tidak akan peduli kepada pendustaan kaum kafir terhadap dakwahku. Jadi selepas Nabi pun berdoa tu pun, Nabi pun panggil lah, dia arahkan sebuah pokok tu untuk datang kepada dia. Lepas tu pokok tu datang sendiri, lepas tu memberi salam kepada Nabi. Lepas tu Nabi arahkan balik untuk pokok tu pergi balik kat tempat asal dia. Lalu pokok tu pun pergi balik kat tempat asal dia. Nak menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu yang cerita pertama. Kalau yang cerita kedua pula, menurut Al-Faqihi, ceritanya di mana ada satu bangsa jin, sekumpulan bangsa jin datang kepada Rasulullah SAW, dan bangsa jin tu meminta kepada Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat, bukti yang menunjukkan yang risalahnya, yakni Al-Quran tu adalah benar. Lepas tu pun Rasulullah pun buat benda sama yang macam cerita yang pertama tu, yang di mana Rasulullah mengarahkan pokok tu datang kepada dia, memberi salam dan pulang balik ke tempat asalnya. Itu yang cerita di mana menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW dekat Masjid Syajarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya akan bagi masa dalam 10 minit begitu. Sama ada nak solat atau masjid ke, ambil gambar ke, dipersilakan. Lepas ni siapa yang nak ikut saya pergi malah boleh ikut saya, yang tak nak pergi malah boleh pergi pulang ke hotel. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Haji Hajah. Okey tak, macam mana perjalanan kita jalan kaki jauh tu dalam 1 kilo lebih? Okey tak kaki tu? Menggigil tak? Ketar-ketir tak? Tak kan? Okey. Tak apa, sabar. Ingatlah Haji Hajah, bukan selalu kita datang sini. Sekali-sekala. Mana tu lepas ni adalah merupakan peluang terakhir kita untuk datang ke sini. Jadi kat sini saya tanpa buang masa, saya nak cerita pasal Perkuburan Matlah. Perkuburan Matlah ni merupakan dia terletak dekat sebelah timur Masjidil Haram. Selepas kita melawat Masjid Syajarah dengan Masjid Jin.
Jadi ada ulama mengatakan iaitu Al-Faqihi berkata, kami tidak mengenali mana-mana lembah di Mekah yang betul-betul menghadap kiblat selain daripada lembah tanah kuburan ini, yakni Ma'lah, yang menghadap Kaabah di sepanjang kedudukannya. Jadi kuburan Ma'lah ni sebenarnya dia betul-betul menghadap kiblat. Sebab kita tahu bila kita nak menguruskan jenazah tu, kita kena tanam mengikut arah kiblat. Dia belum menghadapkan macam tu. Kuburan Ma'lah ni je yang special, di mana dia punya kedudukan tu memang sejajar dengan arah kiblat. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi Muhammad SAW sabda, nikmatul maqbarah hadhihi, sebaik-baik perkuburan ialah perkuburan ini. Nampak nak menunjukkan Rasulullah betapa mulianya perkuburan Ma'lah ni, sehingga kan Nabi SAW pun bersabda sedemikian. Jadi perkuburan Ma'lah ni dia ada menempatkan beberapa insan-insan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Contohnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan isteri pertama Rasulullah SAW. Siapa yang tak kenal isteri baginda yang pertama tu? Merupakan anak orang yang kaya dan orang yang sangat soleha. Dialah merupakan antara orang-orang yang di mana menyebabkan Islam ni tersebar luas disebabkan beliau. Selain itu juga ada juga para tabi'in, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi apa yang specialnya kat perkuburan Ma'lah ni ataupun dekat perkuburan dekat belah-belah Arab ni, mereka ni dia tak mengamalkan macam mana kita mengamalkan kat Malaysia kan. Kalau kita dekat perkuburan kita ni, kita suka buat kepuk yang sangat yang sangat melebih-lebih, dengan ada perhiasan macam-macam. Sedangkan kalau dekat kawasan sini, kawasan dekat Mekah ni, dekat tanah Arab ni, dia tak suka menggunakan itu. Sebab ada Rasulullah pun dia tegah, jangan membuat binaan dekat atas makam-makam. Dia macam ibarat kita ni nak mengagung-agungkan tempat tu. Tapi sebenarnya kawasan perkuburan ni merupakan tempat untuk kita beringat, beristighfar bahawa kematian itu adalah pasti. Jadi kalau kat kawasan perkuburan Ma'lah ni, dia hanya menggunakan macam batu sungai, tak ada tanda pun. Macam tanda dia setakat letak nama je. Kadang-kadang sampaikan tanda tu hilang. Nak menunjukkan tak penting pun guna kepuk tu yang kita adat, yang kita ikut adat tu selalunya lah dekat Malaysia ni. Jadi itu antara perkuburan Ma'lah. Jadi saya nak Haji Hajar kita sama-sama mendoakan Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Kita doakanlah supaya orang yang ditempatkan perkuburan Ma'lah ni dijanjikan syurga dan berada bersama-sama dengan orang beriman. Okey. Jadi sekian daripada saya. Okey tuan-tuan puan-puan. Jadi yang wanita tu okey boleh duduk kat tepi kan, ambil boleh tengok, ambil gambar ke apa untuk buat kenangan. Yang para lelaki tu kalau kita tengok, kalau kita boleh masuk kita masuk, kalau tak boleh masuk kita duduk luar saja. Banyak-banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Jadi sekian daripada saya. Okey tadi apa-apa nanti kan bagi tahu saya.